Hai, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Di bawah tajuk tanaman hiasan hari ini, kita akan belajar berkenaan dengan jenis tanaman hiasan. Okey, baiklah. Apa yang akan murid dapat? Yang pertama, murid dapat mengenal pasti tanaman hiasan mengikut kumpulan dan ada 11 jenis tanaman hiasan. Apakah itu tanaman hiasan? Tanaman hiasan merupakan tumbuhan yang ditanam bertujuan untuk mencantikkan dan menceriakan sesuatu kawasan. Untuk pengetahuan murid-murid semua, terdapat 11 kumpulan tanaman hiasan. Okey, ini dia 11 jenis kumpulan tanaman hiasan. Kita ada pokok lendir, tumbuhan menjalar, tumbuhan akuatik, orkid, tumbuhan semusim, rumput turf, pokok renek, pokok naungan, pokok palma dan juga pokok kaktus. Kita akan belajar satu persatu jenis tanaman ini. Okey, yang pertama pokok naungan. Pokok naungan ditanam untuk membuat teduhan di sesuatu kawasan. Tumbuhan ini rendang dan mempunyai kanopi yang padat. Ianya sangat tinggi melebihi 10 meter. Contohnya seperti pokok tembusu, pokok semarak api, pokok hujan-hujan, pokok beringin dan pokok angsana. Mari kita lihat gambar. Baiklah, ini adalah contoh pokok naungan di Malaysia. Kita ada pokok tembusu, pokok angsana, pokok semarak api, pokok hujan-hujan, dan pokok beringin. Yang kedua, kumpulan pokok palma. Bagi ciri-ciri pokok palma, ianya berbatang tunggal atau berumpun, tidak mempunyai akar tunjang. Bermakna semua pokok palma ini mempunyai akar serabut. Bagus. Okay, contoh dia, pokok palma raja, pokok pinang merah, pokok palas kipas, Bismarckia nobilis, pokok pinang manila dan pokok kelapa mantek. Ini adalah contoh-contoh pokok palma di Malaysia. Kita ada pokok palma diraja, pokok pinang merah, pokok pinang manila, pokok palas kipas, Bismarckia nobilis dan juga pokok kelapa MTEC. Ketiga, kumpulan pokok renek. Apa itu? Ciri-ciri bagi pokok renek ialah berbatang kayu dan banyak cabang. Dia punya ketinggian kurang daripada 5 meter. Sebab itu kita panggil dia sebagai pokok renek. Terdapat 3 jenis ya, 3 jenis pokok renek iaitu pokok renek berdaun warna, pokok renek yang berbunga dan juga pokok renek berpagaran. Okey, contoh dia pokok puding, ekor kucing, bunga raya, bunga kertas, daun teh dan Duranta SP. Okey, ini adalah kategori bagi pokok renek berdaun berwarna, pokok renek berbunga dan juga pokok renek berpagaran. Bagi pokok renek berwarna, kita contohnya seperti pokok puding, pokok ekor kucing, pokok bunga raya,
pokok bunga kertas bagi pokok renek berbunga. Bagi pokok renek berpagaran, Duranta sp. SP ini bermaksud kumpulan Duranta. Ada macam-macam dalam Duranta ni. Ada banyak jenis-jenis pokok dia. Dan pokok daun teh. Okey. Yang keempat, bagi jenis tanaman hiasan, yang keempat adalah rumput turf. Ciri-ciri rumput turf. Rumput turf ini rumput yang dijaga rapi, ditanam di halaman, padang permainan, padang golf dan pinggir jalan. Contohnya seperti rumput mutiara, rumput kerbau dan rumput manila. Okey, ini adalah contoh bagi rumput kerbau. Kita selalu nampakkan di padang sekolah kita, rumput manila dan rumput mutiara yang selalu orang tanam di kawasan rumah. Okey, baiklah. Yang kelima, tanaman semusim. Apa dia ciri-ciri tanaman semusim ya? Ciri tanaman semusim, tumbuhan yang hidup dalam masa yang singkat, mengeluarkan bunga sekali sahaja, mudah ditanam menggunakan biji benih, warnanya sangat cantik dan selalunya menjadi hiasan pada sesuatu majlis. Contoh tumbuhan semusim seperti pokok bunga matahari, pokok bunga kekwa, pokok bunga keembung, pokok bunga balung ayam dan pokok bunga marigold. Nampak menarik kan tumbuhan semusim ini? Seterusnya, tanaman penutup bumi. Ciri-ciri tanaman penutup bumi ialah tumbuhan ini merayap menutup permukaan bumi, ketinggian dia kurang daripada 30 cm. Dan ianya sebenarnya berbeza ya dengan rumput turf tadi. Contoh tanaman ialah seperti Arachis pintoi, Metal Leaf dan Wedelia sp. Ini adalah contoh Arachis pintoi dan juga Wedelia sp. Warna hampir sama tapi bunganya berbeza. Seterusnya, tumbuhan hiasan adalah pokok orkid. Ciri-ciri orkid mempunyai bentuk bunga yang cantik dan berwarna menarik. Terdapat dua jenis orkid iaitu monopodial iaitu batang tumbuh tinggi dan simpodial tumbuh merumpun. Contoh seperti Vanda sp, Mochara sp, Dendrobium sp dan Cattleya. Ini adalah contoh orkid. Vanda sp, Mochara sp, Venanthera sp. Yang mana ketiga-tiga ini adalah monopodial. Seterusnya, Cattleya sp, Oncidium sp dan Dendrobium sp. Kebanyakannya di Malaysia, kebanyakannya adalah daripada Dendrobium sp. Seterusnya, yang ke-8, jenis kumpulan yang ke-8 ialah kaktus. Jadi pokok kaktus. Pokok kaktus dia lambat membesar dan hidup di kawasan yang kering dan panas. Mempunyai duri atau dikenali sebagai rambut putih. Contoh kaktus ialah Opotea sp, Cereus sp dan Ferocactus sp. Bagi tumbuhan akuatik, kumpulan yang ke-9. Tumbuhan akuatik ialah tumbuhan yang hidup di dalam air. Dia terbahagi kepada dua, tumbuhan akuatik terapung dan tumbuhan akuatik.
Okey, ini adalah contoh-contoh tumbuhan akuatik. Bagi tumbuhan akuatik terapung, kita ada keladi bunting dan pokok bunga teratai. Bagi tumbuhan akuatik tenggelam, kita ada Cambomba sp dan Amazon sword plant. Bagi tumbuhan hiasan yang ke-10, kita ada tumbuhan menjala dan memanjat. Ia ciri tumbuhan menjala dan memanjat. Tumbuhan menjala dan memanjat, dia memerlukan sokongan dan mempunyai organ khas untuk memanjat seperti tendril, pencangkuk dan mempunyai batang yang panjang. Contoh tumbuhan menjala dan memanjat. Okey, ini adalah contohnya seperti seri pagi. Nampak dia memerlukan sokongan sebab dia nak memanjat kan. Kemudian ada Monstera sp, pokok yang pernah menjadi kegilaan ramai. Dan seterusnya, pokok bunga telang. Untuk pengetahuan murid-murid, bunganya kita selalu gunakan untuk buat nasi kerabu. Okey, yang terakhir, yang ke-11, pokok lendair. Apa itu pokok lendair? Ciri bagi pokok lendair, dia tak mempunyai tisu berkayu. Dia tak tahan kepada pancaran matahari yang kuat, ditanam di tempat teduh atau dalam bangunan. Apa dia contoh-contohnya? Ini adalah contoh-contoh pokok lendair. Kita ada pokok lidah buaya ataupun aloe vera. Kita ada pokok stawa dan juga stonecrop daripada keluarga Sedium sp. Itu sahaja. Terima kasih. Jika anda perlukan lebih penerangan, boleh email kepada saya a.ashila.mustafa@gmail.com ataupun boleh layari Facebook kami PPKI SMK Batu Unjur. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.